Tengok lah. Korang, greetings from GSC Movies. Saya Fina. Dan saya Tasha. Dan kali ni kami nak change profession daripada seorang marketing menjadi seorang YouTuber cerita seram. Harapnya kita berjaya lah. Untuk episod kali ni, kita orang nak borak pasal 5 hotel yang haunted dekat Malaysia. Tahu tak kat mana? Tak tahu Fina. Saya kalau bab-bab seram ni, saya serahkan kat Fina. Alright, dah jom Fina dengan Tasha listkan which hotel yang berhantu dekat Malaysia ni. Let's go. Jom. Okey Tasha, hotel yang pertama ni berada dekat Kuala Lumpur. Cuba teka. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur tu yang belah mana? Ceras ke? Kajang ke? Okay. Ampang ke? Tempat yang macam ceruk-ceruk sikit kot. Ceras kot. Tidak ya. Dia berada di tengah-tengah bandar, iaitu hotel ni. Kenapa? Okey, hotel ni hotel 3 bintang. Dia Okey. terletak dekat jalan Sultan Chinatown dekat Kuala Lumpur lah. Dia famous sebab berhantu disebabkan ada kononnya ada seorang lelaki yang tua. Dia kaya raya, tapi dia matilah dekat dalam sebuah bilik hotel itu. Dia bunuh diri ke apa ke? Yes. Okey, yang tu diorang tak bagi tahu dia bunuh diri ke ataupun dia dibunuh. Okey. Tak detail. Tapi management tahu yang lelaki tu mati lambat. Macam dah berhari-hari lepas tu baru find out dah ada mayat. Ya, betul. Sebab saya tak saya nak saya tak tahulah kan macam mana, sebab kita kan kalau hotel kan kita hari-hari kan ada housekeeping kan. Or maybe dia letak dekat depan pintu tu do not disturb. So maybe lambat lah diorang tahu kot. Okay. So lepas insiden tu banyaklah benda-benda mistik yang jadi kat hotel tu tau. Dia macam tiba-tiba budak lari, ada bunyi guli jatuh. Tak boleh belah tutup pintu bilik tu. Okey, hotel yang kedua ni Craig Hotel Pulau Pinang. Hotel ni dia letak betul-betul dekat atas bukit. Kalau tengok dalam gambar memang dia terpencil, macam naik kat genting tu. Dia tinggi macam tu. Okey. Hotel ni dekat Penang Hill, dia boleh nampak view laut. Dulu hotel ni dia adalah banglo tau. Banglo persendirian, private. Faham. Start dengan banglo, lepas tu dia jadi hotel British, lepas tu dia jadi markas tentera Jepun dan bekas bangunan sekolah. Kau bayangkan dah hantu haunted macam tu, dia dapat sekolah pula kat situ. Dia macam ni. Hotel ni pada tahun 1845, banglo ni dulu milik seorang kapten nama dia Mr. Bright. Okey, pada tahun 1850 dia digunakan untuk menjadi sanatorium. Tentera British ni memang datang kat sana sebagai singgahsana dan untuk berehat. Sayangnya tempat ni dia tak hotel ni tak bertahan lama tau, sebabkan berlaku Perang Dunia Kedua. Tentera Jepun ambil alih, lepas tu dijadikan tahanan perang kat situ. Kat situlah terjadinya insiden cong kepala orang. Yelah Jepun seksa, torture dan sebagainya. Yang ketiga ni tak perlu mention sebab dia masih beroperasi dan sangat famous, betul. Okey, yang dah boleh agak kot. Dah boleh agak kot. Sampai dekat tempat yang tinggi. Tinggi juga, sejuk. Okey, kat mana lagi kalau bukan Genting Highlands. Genting Highlands ni ada 2 hotel kat atas ni memang haunted gila-gila. Kalau korang Google mesti korang jumpa. Tasha, apartment ni dia merupakan 2 bangunan apartment tau. Dia berkembar twin. Lepas tu dekat pinggir Genting Highland, dan tempat ni adalah hotspot tempat orang bunuh diri sebab judi. Ada lagi cerita tak berakhir dekat situ. Cakap dia pernah melalui kisah seram dekat apartmen ni. Dia check in dengan adik dia. Bila dia sampai, dia masuk, dia terkejut tengok apartmen tu lain daripada apa yang di advertise, diiklankan. So okey lah, tak apalah, dia masuk, dia tengok bilik dia bersepah. Bilik yang dia baru nak check in tu dah bersepah tapi belum check in lagi. So dia macam pelik lah. So dia minta lah ke receptionist untuk tukar. So receptionist tu bagi. Tapi entah macam mana dia rasa tak sedar hati, dia patah balik lah. Dia mandi-mandi sebab malam dah kan. Dia mandi-mandi, dia nak tidur. Sebelum dia tidur, dia usah dulu bilik tu. Dia macam nak tahu lah hati lah kot, sebab dia senyap kan. Dia tengok, dia nampak ada kawan-kawan macam sekumpulan orang, remaja ke apa tak sure. Dia macam tengok dia. Tengok, tenung je dia. Aku tak pasti ni macam, dia kata depan bilik, tapi tenung macam mana tak tahulah. Tapi tenung je dia. So dia tenung, and then orang yang tenung dia tu tak ada muka. Okay, settle Genting. Yes. Kita naik speed je.
Tak adalah sikit. Dari Genting ke tempat tu dalam 3-4 jam jugalah. Terengganu. Ya. Okay, hotel resort ni nama dia Strawberry Resort Hijau Terengganu. Masih ada lagi ke resort ni? Bangunan tu ada. Tapi dia dah tak beroperasi dah. Kalau tengok tu memang dusted lah. Memang jalan yang sekeliling dia pun memang menyeramkan. Tak ada lampu. Okay. Resort ni terletak dekat Teluk Senajang Hijau Terengganu. Kalau Google memang masih ada sebab dia dekat betul-betul dekat tepi laut. Okay. Tapi pernah baca dia kata tak ada keuntungan. So since that diorang tutup. Tapi tak sure berapa lama diorang operate. Sayangnya location tu cantik, resort tu besar, nampak macam hotel mewah, tapi tak diteruskan lah. Tinggal kat situ, apa mistik di sebaliknya tak sure. Okay, so polis ni pun cakap dengan dia yang diorang pernah nampak ada lembaga lah apa yang aku nak sebut, Ponti. Dia duduk atas pokok. Kat situ banyak pokok. Pokok tinggi. Ada penjela lidah panjang. Lidah dia panjang sampai ke bawah tanah. Yang terakhir, finally, hotel ni cantik. Tapi dia tak siap. Tapi saya mention lah nama dia, Hotel Atlantis The Lost Kingdom Johor dekat Tanjung Balau. Ada kampung seseorang. Orang kampung dekat sini. Tak seram ke? Tak seram. Okay, hotel ni Tasha, tengok gambar je dah meremang. Walaupun belum siap 100%. Memang dia tak siap pun. Dia terbengkalai. Dan terbengkalai dia tu menjadi tanda tanya sebab apa. Orang-orang sekeliling pun tak tahu. Binaan dia misteri tau. Dia macam bulat. Dan ada dua macam antina macam tu. Okay. Sebab Atlantis kan, mungkin dia nak guna design yang macam tu lah. Dia juga yang cakap tempat ni hotspot untuk orang buang-buang saka tau. Pada tahun 2015, Astro Awani ada cover satu berita. Dia tulis macam ni, dalam artikel tu tulis 300 objek misteri ditemui di Tanjung Balau. Saya dah Google dah, saya jumpa artikel tu lah. Kalau korang nampak dalam artikel tu ada gambar, dia ada tunjuk objek misteri tu, dia macam bentuk macam bawang macam tu, tapi besar, macam plastik. Katanya objek misteri tu menyerupai ukiran pada kuil Borobudur dekat Jawa Tengah Indonesia. Pasti sampai sekarang diorang tak pasti itu upacara ke, diorang sembah apa, puja apa, tak tahu. Dan diorang tak berani nak sentuh. Lama-lama benda tu hilang sebab dia dibawa air kan, arus laut. So tu dia 5 hotel yang berhantu di Malaysia. Thank you lah Fina sebab menambahkan keseraman. Tapi kita ada satu lagi cerita yang seram. Kita dah settle 5 hotel yang berhantu kat Malaysia. Soalan korang dah dengar apa yang Fina ceritakan tadi. Ni Fina, kita nak ajak diorang semua tengok satu filem seram, okay, yang berkisahkan tentang hotel berhantu juga. Okay, satu kita cerita tadi kenapa pasal hotel-hotel berhantu. So ada satu hotel berhantu di Indonesia. Bangunan wingit berkisah tentang kehidupan Raina dan Faye, kakak dan adik yang decide untuk pindah ke Jakarta, daripada Jakarta ke Semarang. So diorang pindah dengan tujuan untuk jaga hotel warisan yang ditinggalkan oleh atuk dan nenek mereka, iaitu Hotel Ambar Mangun. Dan ini adalah satu amanah yang perlu dipikul oleh kedua adik-beradik inilah. Tanggungjawab ini telah diberikan kepada mereka dan diorang kena follow peraturan yang telah ditetapkan oleh atuk dan nenek dia. So salah satu peraturan yang paling mencurigakan, macam pelik untuk kedua adik-beradik ni adalah larangan keras untuk memasuki tingkat 3 dan ada satu bilik misteri yang diorang tak boleh masuk. Macam Genting Highland tadi dah. Maknanya kalau bilik dalam banyak bilik dekat hotel ni ada satu bilik yang misteri yang memang tak boleh masuk. So apa yang ada dekat tingkat 3 tu, kalau korang tengok memang seram sebenarnya cerita ni. Dan tak tipulah kalau korang yang peminat-peminat seram ni, kalau tak nak tengok cerita ni sebab cerita dia sangat menarik. Dan akan ditayangkan di Pawagam di Malaysia pada 29 Februari ini. Tak lama je lagi. Dan bangunan wingit ini merupakan cerita yang berdasarkan kisah benar yang berlaku di Indonesia. Okay, jom kita tengok trailer dia pula. Nana tidak tahu kalau papa kalian itu punya utang sama bank untuk bisnis. Cantik. Tapi sekarang hidup kalian Luna Maya mengelola hotel. Color dia cantik, color grading dia. Kenapa, Nek? Lantai itu ditutup. Karyawan juga jangan sampai
mesti nak ada. Oh. Tapi nenek dia tak bagi tahu kenapa tutup. Tengoklah. Tak apa, it's okay. Ui. Aku tak tengok. Asal tu. Okay, bye. Boleh fast forward tak? Kota ini sedang tidak aman. Ada Pula. orang murid di sekolah ini yang mati dibunuh. Dikuliti. Perempuan yang ada di kamar tak bernomor di lantai 3. Oh. Dia bukan tamu. Uyo. Oi. Penghuninya tidak bisa diusir. Ish. Kamu akan mati. Telung dino tengah wengi. Dia buat muka macam tu pun dia cantik ya? Kisahnya. Kisah benar. Tapi tak terkejut lah. Memang ada pun benda-benda gini. Ui. Oh, okey, itu dia. Kita dah tengok trailer tadi. Dia tak nak tengok sampai habis. Apa ni, Fina? Tak apa, it's okay. Okay, so kepada korang semua, jangan lupa saksikan cerita seram dari Indonesia, Panggonan Wingit, lakonan Luna Maya dan ramai lagi pada 29 Februari ini di seluruh pawagam di Malaysia. Tengok. Tengok. Alright, terima kasih guys dah dengar kita orang berdua membebel cerita hantu lah, cerita Panggonan Wingit lah. Panggonan Wingit tu jangan lupa tengok dekat pawagam 29 Februari ni. Okey. Alang-alang saya dah cerita pasal cerita seram tadi. Ni, saya nak bagi satu tips lah untuk korang elak ter-check-in hotel berhantu. Antaranya satu tips yang saya boleh share terkongkot cerita-cerita seram yang saya ceritakan tadi adalah first, kalau korang nak check-in hotel, kalau korang rasa bilik tu tiba-tiba sejuk ataupun dia macam sejuk yang luar biasa tau. Sejuk lain macam. Lepas tu bilik tu bersepah, lantai basah, ada daun kering, silalah check out dan cari hotel lain. Ini pesanan saya awal-awal. Ini tips ya. Tips yang korang boleh bila masuk bilik tu perhatikan sekeliling. Kalau rasa ada semua tanda-tanda tu, silalah check out. Tak payah minta bilik lain, cari je hotel lain. Okey? Itu je saya nak sampaikan di sini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GSCM Originals dan tonton Panggonan Wingit di pawagam 29 Februari ini.